Okey, ini keadaan enjin Honda City IDSI yang saya telah cuci bersih-bersih. Tak ada lagi dah, orang kata keladak dalam ni. Dan tak ada lagi dah banjir minyak hitam dalam ni. Minyak hitam banjir dalam ni. Penuh dalam ni. Tak pelik lah enjin jet teruk. Jom kita tengok dia punya coil plug. Enjin IDSI dia ada 8 coil plug dan 8 biji spark plug. Ni yang bahagian depan, ni bahagian belakang. Bahagian belakang keempat-empat dia putus. Bahagian depan sebiji putus. Biasa kalau jadi macam ni perlu diganti ke semuanya 8 biji. Harga keras jugalah habis ni, nak habis ni. Ini adalah kesan banjir di dalam lubang plug. Banjir dengan minyak hitam. Kita tengok ni, penuh, berkeladak ni. Nak keluarkan tadi pun mencabar jiwa juga sebab dia dah reput. Kalau kita tengok ujung ni dah reput. Rasa ni sebeli kutis-kutis ni. Dia dah hancur. Dia dah reput. Jadi kos 8 biji coil plug itu memang confirm. Okey, dan yang lucunya lagi spark plug. Spark plug ni saya nak keluarkan memang ketat nak mati daripada enjin ni. Saya nak keluarkan tadi memang ketat nak mati. Dan bila saya keluarkan, saya tengok, oh lama, BKR 6E11. Ini adalah spark plug wajar ataupun spark plug Wira 1.6. Ketat nak mati. Nak buka tu ketat nak mati. Tapi tengok crush washer dia, tak kemek pun. Washer ni tak kemek pun. Tapi dia ketat nak mati. Maksud dia, plug ni masuk tak habis. Sekeret dia, masuk sampai sini je. Tak sentuh pun ni washer ni. Tak sentuh langsung, nasib baik tak patah ni washer, spark plug ni kat dalam tadi. Okay, ni bukan spark plug dia. Ni spark plug wajar ataupun Wira 1.6. Masuk, hidup. Tapi enjin duk meragam tak tentu pasal. Aduh, pemain mana buat kerja ni. BKR 6E11. Orang kata washer dia sepatut kalau kita buka, kemek. Ini tak sentuh pun. Dia sampai situ je. Kalau nampak dalam video lah, sampai situ je plug tu masuk. Tapi ketat nak mati lah. Aduh, mengagupnya momen. Okey, sekarang saya nak buat 2 test. Ini untuk check internal punya enjin. Bahagian dalaman enjin masih lagi sihat ataupun dah teruk juga. Okey, yang pertama adalah saya akan buat pressure test. Menggunakan pressure tester ni lah. Saya akan check berapa bar compression untuk setiap silinder. Dan saya akan tulis kat whiteboard ni. Jadi kita tahulah dapat 8 bar ke, atas 8 bar, bawah 8 bar. Okey, yang kedua saya akan buat lead down test pakai mendalah ni. Jadi daripada lead down test saya akan tahu setiap silinder berapa persen dia punya kebocoran. Okey, silinder 1, silinder 2, silinder 3, silinder 4 berapa persen punya kebocoran. Kalau bocoran yang terlalu teruk, enjin memang nak tak nak kena overhaul. Saya akan tulis juga dekat sini nanti. Jadi kita boleh tengok sama-sama berapa bar compression test. Okey, berapa persen lead down test. Daripada situ nanti kita boleh buat kesimpulan enjin perlu dibuka atau enjin tak perlu dibuka. Enjin perlu dibuka, kena full overhaul sebab mungkin dia boleh bocor daripada piston ring. Jadi owner bersiap sedia. Lagi dalam setengah jam kita akan tahu keputusan. Alright, jadi nak buat pressure test. Lead down test ni kita tak tepi dulu. Dan whiteboard ni selalu tak kat bawah, takut jatuh. Okey, pressure test sahaja. Okey. Oh, azan. Azan ni kita rehat dulu. Kita rehat dulu. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah. Mati sayyidina Muhammad. Okey. Dah habis azan, so kita sambung balik kelas kita. Kat mana tadi? Yes, pressure test. Kita nak buat pressure test. So kita mula dengan silinder 1. Silinder 1 yang paling sini lah. 1, 2, 3, 4. Jadi yang diperlukan hanya hose dan gauge. Adapter tak perlu sebab ni adalah standard size untuk spark plug dia. Okey, nak buat pressure test untuk enjin IDSI ni hanya perlu cabut spark plug pada bahagian hadapan. Bahagian belakang tinggal. Jangan cabut pula bahagian belakang, nanti tak ada pressure. So bahagian belakang tinggal spark plug dia.
hanya buka spark plug bahagian depan. Jadi pasang je lah kat sini. Oh, okey. Waktu saya pusing hose ni, dapat rasa thread spark plug tak smooth, kasar. Dia kasar. Kerak. Dua je kemungkinan. Satu, sama ada dia kotor, atau satu lagi thread tu dah macam nak rosak. Mungkin thread tu nak rosak disebabkan oleh penggunaan spark plug yang salah. Mungkin, saya pun tak berani nak kata, tapi mungkin. Okey, sebelum nak buat pressure test, okey, ni yang kena ingat. Ni bateri kecil. Ini bateri NS40 kot. Ni NS40. Jadi bila bateri NS40 ni, bila kita crank dia lebih daripada beberapa saat, bateri dia dah start weak, dia jadi lemah. Jadi nanti bacaan untuk setiap silinder ni dia jadi tak tepat. Jadi kalau ada jump kepada bateri yang lebih besar, NS70 ke, ataupun yang lagi besar lah daripada yang standard dia ni. Oleh sebab saya tak jumpa bateri spare, jadi saya akan pasang charger. Okey, bateri charger kat sini. Okey, extension wire sambung balik tadi potong sekejap. Okey, sekarang dia tengah charge bateri bagi power maksimum. Jadi bila kita test compressions, kata speed atau kelajuan enjin adalah sama. Kita tak nak masa test silinder 1 kelajuan laju lebih kurang 300-400 rpm. Kedua dah makin perlahan. Sebab semakin perlahan kelajuan silinder atau kelajuan starter, pressure makin rendah. Jadi tak tepat bacaan dia. Okey, sambung pressure gauge. Kita charge bagi bateri dia, orang kata sebagai stable. Lepas tu saya start crank lebih kurang 3 saat ke 5 saat. Okey, dah charge lebih kurang beberapa minit tadi. Jadi sekarang kita start. Lebih kurang 3 ke 5 saat cukup lah tu. Jadi kita boleh tengok kat sini 5.5 bar. Wow, 5.5 bar. 5.5. Rendah ni 5.5 ni. 5.5 ni rendah. 5.5 ini sangat rendah. Okey, ini relief dia. Kita double check lagi sekali. Kita try start lagi sekali. 5.5 ni rendah sangat. Okay, jadi kita boleh dengar starter dia semakin weak. Oh ni, ini tak sampai 5 pula. Bateri tak kuat, jadi starter dia slow. Yang ni, yang kedua ni 5 saja. Jadi saya akan charge bateri ni sampai penuh dulu. Lepas tu kita sambung balik untuk pressure test silinder 1. Okay, sementara tu saya nak cuba cari bateri spare. Alright, kita bersambung menunggu bateri penuh. Okey, saya dah biarkan charger ni lebih kurang dalam 20 minit, 30 minit. Dan kebetulan saya cabut bateri daripada kereta saya dan saya jumpkan kepada bateri asal. Jadi harap NS70 yang support ni cukuplah untuk buat test, pressure test kereta ni. Okey, jadi jump bateri asal ke bateri spare, dan dalam masa yang sama charger masih lagi charge. Okey, saya akan ulang balik test untuk silinder 1 ni. Sebab tadi silinder 1 reading dia agak tak menasabah sebenarnya, 5.5 bar. Okey, test. Okey, kita boleh dengar starter dia kuat. Starter dia sangat kuat. Okey, memang betul reading dia 5.5. 4, 6, 5, 5.5. 5.5 bar saja untuk silinder 1. Memang confirm silinder ni ada masalah.
Okey, jadi saya tulis dekat whiteboard. Jatuh tak sini? Tak jatuh. 5.5 bar. Tak pelik lah kereta ni ada semput-semput, ada jerk-jerk. Sini ada masalah. Power mesti kurang, minyak mesti kuat, pickup tak ada, top speed tak ada lah semua ni. Okey, untuk silinder kedua pun lubang plug dia dah rasa kasar-kasar sikit. Trik dia macam dah tak cantik. Okay, release pressure. Test. Yang ni pun tak tinggi. Ya betul semua silinder tak ke. Sekejap saya check spark plug belakang. Kod spark plug belakang longgar. Ketat. Ketat, tak ada masalah. Tak ada usik spark plug belakang. Jadi sepatutnya pressure dia tinggi, tapi yang ni pun masih lagi rendah juga, iaitu 5.5 bar juga. Saya tak puas hati. Check lagi sekali. Enam bar sahaja. Pressure dia hanyalah 6 bar sahaja. Rendahnya. Jadi silinder 2 6 bar sahaja. Silinder 3 pula. Oh, yang ni kasar. Boleh rasa, boleh bunyi dia punya, orang kata, trade plug dia ni. Kasar sangat. Yeah. Okay, silinder 3 test. Yang ni pun 5.5 bar. Ya betul kereta ni. Ke gasnya tak betul. Ini 5.5 bar juga. Mengelirukan. Reading dia terlalu rendah. Sekarang double check O-ring ada, O-ring tak koyak. Okay, silinder 4. Okay, nombor 4 last. Okay, 7 bar. Ya betul, mana satu betul ni? Semua rendah-rendah ni. 7 bar. 5.5, 6, 5.5, 7. Sini nombor 4 sahaja yang paling tinggi. Jadi compression test ni agak rendah bacaan dia. Bacaan yang kita nak adalah 8 bar dan ke atas. 8 bar dan ke atas. Yang paling tinggi yang ada sekarang adalah silinder 4, iaitu 7 bar. Jadi untuk confirmkan orang kata betul tak betul bacaan compression test, kita kena pergi kepada test yang kedua, iaitu lead down test. Kita kena check berapa persen kebocoran silinder. Jadi ini saya letak kat bawah saja, saya biarkan dulu charge untuk penuhkan balik bateri.
Dan nak buat lead down test ni, kita perlukan special tools.